Bahagian C, soalan 9. Ini hampir sama dengan soalan yang negeri Perak yang kita buat hari itu. Haba penetralan bagi dua set eksperimen menggunakan asid monoprotik. Jadi mesti satu H saja, monoprotik. Okey, jadi set 1 57, set 2 55 sahaja. Set 1 lebih tinggi, jadi ini adalah asid kuat. Yang set 2 dia lebih rendah, dia adalah asid lemah. Okey, jadi baik. Jawapan A1, contoh asid X, asid kuat. Jadi asid hidroklorik ataupun asid nitrik. Dan asid Y, asid lemah. Contoh jawapannya asid etanoid. Jelaskan mengapa terdapat perbezaan nilai haba penetralan. Jadi kerana asid X adalah asid kuat dan asid Y adalah asid lemah. Okay, dan asid kuat mengayun lengkap dalam air, asid lemah mengayun separa dalam air. Jadi untuk asid lemah ini, sebahagian tenaga haba yang terbebas telah diserap untuk mengayun lengkap molekul asid lemah ini ataupun asid Y. Okey, belajar juga boleh membandingkan haba penetralan dia. Haba penetralan set 1 adalah lebih tinggi daripada set 2. Okey, mungkin dapat markah, mungkin tak dapat. Tak apa, kita tulis banyak sikit. Okey, seterusnya soalan B. Hitung perubahan suhu bagi campuran dalam set 1. Perubahan suhu simbol dia adalah theta. Kita nak tentukan theta dia. Theta, delta, theta. Theta. Okey, jadi terdapat 3 formula. Formula pertama, MV per 1000. M dia 2. Kepekatan, V dia volume 50 per 1000. Dapat mol, 0.1 mol. Lepas itu, formula kedua yang kita gunakan adalah delta H sama dengan H per N. Kerana dalam soalan ini, telah diberitahu delta H dia adalah negatif 57. Delta H telah diberikan. Jadi, formula kedua adalah delta H sama dengan H per N. Jadi, masukkan nilai yang diberitahu dalam soalan. Delta H adalah 57. H tak tahu. N adalah bilangan mol. Kita dapat bilangan mol 0.1 mol. Masukkan. Kemudian selesai matematik. Dapat H dia sama dengan 5.7 kilojoule. Okey, akhir sekali baru guna formula H sama dengan MC theta bahagi 1000. H kita tahu 5.7. M adalah 50 tambah 50. C adalah 4.2. Theta tak tahu. Biar bahagi 1000. Ingat formula yang kita guna adalah H sama dengan MC theta per 1000. Akhirnya selesai secara matematik, dapat jawapan ini. 13.57 darjah Celsius. Jangan lupa letak unit. Okey, soalan C. Kalau keluar eksperimen ini bagus. Senang. Okey, jadi gunakan asid X ataupun Y. Huraikan satu eksperimen untuk haba penetralan. Dalam huraian anda, sertakan prosedur bersamaan termokimia, gambar raja aras tenaga. 10 markah. Okey, jadi yang ini pun kita sudah banyak kali bincang berkaitan dengan prosedur untuk haba-haba. Okey, prosedur sukat dan tuang, isi padu mesti tulis 50 cm padu larutan kalium hidroksida. Jangan lupa perkataan larutan. Kalium hidroksida kepekatan 2.0 mol per decimeter padu. Isi padu kepekatan ni saya ikut balik yang diberi dalam soalan di atas. 52.0. Cikgu ambil balik. Kemudian ke dalam bekas plastik. Okay, kemudian rekod suhu awal larutan. Lepas itu buat semula tapi untuk asid. Masuk ke dalam bekas plastik juga yang lain. Rekod suhu awal asid X. Okay. Campurkan kedua-dua larutan. Lepas campur, buat apa? Kacau. Lepas kacau, catat suhu yang tertinggi. Okey. Untuk bahagian ini kita tulis, walaupun untuk soalan ini mungkin tak ada markah. Okey, catat kita buat jadual suhu awal asid X. Berapa suhu awal alkali. Kita guna T1, T2. Dan suhu tertinggi kita letak T3. Okey, tunjukkan bagaimana kita tentukan perubahan suhu dia, iaitu suhu tertinggi tolak dengan purata suhu awal. Dapatkan Q darjah Celsius.
Akhirnya kita tentukan mol untuk air iaitu guna balik formula mV per 1000. Dapat jawapan 0.01 mol. Hab yang dibebaskan guna MC theta bahagi 1000. M dia 50 tambah 50, 50 tambah 50, campur 4.2 darab dengan perubahan suhu Q bagi 1000. Dapat satu jawapan A kilojoule. Akhirnya haba penyusulan adalah H bahagi dengan mol, A bahagi dengan 0.01 kilojoule per mol. Okey, tuliskan persamaan termokimia. Ini persamaan termokimia dia. Dan lukis gambar rajak aras tenaga. Okey, ini belajar sudah pandai. Tak ada masalah. Okey, akhirnya soalan 10. Yang ini kita jarang buat lah. Mungkin soalan seperti ini. Alloy. Jadi, cuba fokus juga. Okey, alloy. Tahun ni alloy tak tahu. Tahun lepas mungkin tak keluar banyak kot soalan alloy. Okey, bahan P dia mudah berkarat, lembut, kurang kuat. Bahan Q dia keras dan kuat. Tengok gambar dia. Okey, jadi kita terangkan. Okey, bahan Q lebih sesuai digunakan sebagai landasan kereta api. Ini macam sama dengan soalan yang kita buat lah semasa percubaan Perak. Okey, kenapa bahan Q lebih sesuai digunakan? Terangkan. Okey, kita terangkan susunan dia. Dalam susunan bahan P, okey, susunan atom dia macam mana? Teratur dan mempunyai banyak luang kosong. Okey, jadi apabila daya dikenakan, lapisan atom ini dia mudah menggelonsor di antara satu sama lain kalau bahan P. Okey. Bahan Q dia lebih sesuai. Kenapa? Kerana bahan Q terdapat kehadiran atom logam asing iaitu atom karbon telah dimasukkan yang berlainan saiz telah mengganggu, ini keyword kena ada, mengganggu susunan atom logam tulen yang teratur. Mula-mula dia teratur, bila kita masukkan atom C dia mengganggu susunan dia yang teratur menjadi susunan yang tidak teratur. Okey, akhirnya saiz dia pun berbeza. Jadi apabila daya dikenakan, lapisan atom ini tidak mudah menggelonsor antara satu sama lain, maka bahan Q lebih kuat dan keras dan lebih sesuai digunakan untuk menjadi landasan kereta api. Okey, 4 markah saja tak apa. Cikgu bagi lebih, jawapan lebih ya. Sebab dia boleh sampai 6 markah juga. Okey, kita tulis banyak sikit lebih selamat. Okey, seterusnya dengan menggunakan satu contoh logam tulen dan alloy, huraikan satu eksperimen untuk menunjukkan alloy tahan terhadap kakisan berbanding logam tulen. Okey, jadi eksperimen ini sebenarnya adalah eksperimen yang kita pernah buat, tapi kita kita buat di bab lain. Jadi ini dia berkaitan dengan pengkaratan paku. Okey, jadi logam tulen yang kita gunakan adalah paku besi dan alloy yang kita gunakan adalah paku keluli. Okey, prosedur dia. Bersihkan paku besi dan paku keluli dengan menggunakan kertas pasir, 1 markah. Tuangkan larutan agar-agar dengan beberapa titis larutan kalium heksacyanurferat 3 ke dalam setiap tabung uji. Okey, masih ingat kita guna agar-agar. Kamu yang masak agar-agar bukan cikgu tak pandai masak agar-agar. Kemudian masukkan paku besi dan paku keluli dalam tabung uji yang berlainan. Biarkan radar situ selama 1 hari, rekod pemerhatian. Okey, ingat tak konsep pengkaratan ini? Akhirnya paku besi warna biru terbentuk. Paku keluli warna biru tidak terbentuk. Kalau biru menunjukkan apa? Dia berkarat, betul. Paku besi berkarat, inference dia paku besi berkarat dengan cepat, manakala paku keluli dia tidak berkarat. Kesimpulannya adalah paku keluli lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan paku besi. 10 markah. Okey, baik. Akhirnya jadual ada 3 bahan X, Y, Z. X untuk membuat alatan memasak dan juga tabung uji, tabung tidik. Dan Y untuk membuat helmet dan juga tangki penyimpanan air. Dan Z adalah untuk membuat lapisan dalam dinding relau. Okey, ini agak susah sebenarnya. Belajar kena baca banyak buku. Okey, jadi apakah bahan X? Untuk membuat kaca untuk memasak. Jawapannya kaca borosilikat kerana dia sangat tahan terhadap haba dan bahan kimia. Okey, apakah untuk membuat helmet? Jawapannya
gentian kaca kerana dia mempunyai kekuatan renggangan yang tinggi. Ayu sekali untuk membuat lapisan dalam dinding relau. Jawapannya seramit kerana dia tahan terhadap haba. Okey, so itu saja untuk jawapan soalan 10. Okey, baik. Okey, sarap belajar usaha bersungguh-sungguh. Okey, demi masa depan anda. Okey, sekian masih.